di atas para disusun cantik untuk tetamu. Terima kasih Puan Pengacara, giliran saya berkongsi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang dihormati barisan juri, rakan-rakan pembentang dan juga rakan-rakan peserta serta penganjur yang dikasihi sekalian. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azliana binti Musa dari SMK Sarjana Utama akan berkongsi ilmu bertajuk penguasaan tasawur Islam murid tingkatan 5 dalam menulis jawapan kebat menggunakan kaedah ILI, iaitu idea, lisan dan ingat. Baik, ada kata kunci di sini iaitu jawapan kebat. Jadi pembinaan kajian tindakan ini adalah berfokuskan pada kebat menggunakan satu kaedah yang dibangun oleh panitia saya yang diketuai oleh saya sendiri serta seorang lagi rakan guru menggunakan idea, lisan dan ingat. Baik, di mana peranan pusat sumber di sini? Baik, ini adalah tinjauan awal. Di mana peranan pusat sumber itu, kita tengok dulu masalah yang di isu yang dikenal pasti daripada pemerhatian awal ini adalah pertama, kaedah yang digunakan adalah pemerhatian. Murid tidak dapat melengkapkan latihan yang menggunakan soalan kebat. Yang kedua, murid tidak aktif. Apabila ditanya secara lisan tentang kebat, murid akan diam, lesu, tidak mahu menjawab dan kalau suruh berfikir pun lambat untuk menjawab. Dan yang ketiga, murid lebih banyak menyalin jawapan kawan, yang mana jawapan kawan-kawan rakan yang kategori cepat untuk menjawab menunjukkan bahawa mereka masih lagi tidak mahu untuk berfikir. Baik, daripada pemerhatian tersebut, temu bual telah dilaksanakan, maka hasil temu bual adalah murid menjawab tidak ada maklumat tambahan daripada tajuk tersebut. Untuk makluman, tasawur Islam ada 3 tema untuk tingkatan 5. Maka maklumat-maklumat tambahan tidak ada. Dan buku teks pendidik tasawur Islam adalah buku teks yang paling nipis kerana letakkan poin-poin penting. Jadi perlu kepada bahan bacaan tambahan. Yang kedua, murid tidak mengetahui isu yang berlaku. Isu-isu untuk perbincangan soalan kebat ini adalah isu-isu tentang apa yang berlaku dalam masyarakat dan isu-isu yang berlaku tentang jenayah yang ada kaitan dengan tajuk pelajaran ataupun tentang kepimpinan Islam ataupun tentang sumber utama Islam itu sendiri. Maka pelajar tidak dapat mengulas isu kerana tidak ada maklumat. Dan pelajar juga tidak minat untuk menjawab kebat kerana dikenali. Memang pelajar memang dah blok telah menyatakan bahawa kebat ini susah. Kebat, kemahiran berfikir aras tinggi adalah susah. Dan yang terakhir, dapatan temu bual adalah saya tidak tahu apa yang patut ditulis. Ini situasi isu yang berlaku. Baik, daripada dapatan awal ini, maka dibina satu kaedah iaitu ILI, idea, lisan dan ingat. Baik, yang pertama, idea itulah maka peranan pusat sumber sekolah ataupun di Sarjana Utama dikenali sebagai Emerald Resources Center. Maka di sinilah peranan penting pusat sumber sekolah dalam memberi idea kepada pelajar. Baik, saya sebagai guru membimbing pelajar bagaimana untuk mencari bahan yang telah disediakan sebenarnya oleh pusat sumber sekolah. Penggunaan secara optimum perlu ditingkatkan kerana bahan telah ada melalui sama ada rak akses maya ataupun menggunakan pusat akses bestari, iaitu komputer yang disediakan, boleh cari secara internet ataupun pelajar boleh mencari sendiri menggunakan bahan buku yang disediakan di pusat sumber. Maka saya menggalakkan pelajar untuk menggunakan secara optimum pusat sumber sekolah dalam kajian tindakan ini secara tersusun ataupun di luar daripada bilik darjah supaya pelajar dapat mencari idea. Baik, bagaimana dibantu untuk pelajar? Maka setiap tugasan diberikan tema mengikut tajuk tasawur Islam. Baik, ada bahan bacaan yang berbentuk tokoh-tokoh seperti Saidina Ali ataupun berbentuk tentang kepimpinan negara. Maka pelajar membaca, mencari idea, walaupun idea itu adalah idea yang mudah, maka saya katakan itu adalah juga idea untuk membantu pelajar menjawab soalan kebat. Baik, yang kedua adalah lisan. Kerana sebenarnya
kaedah ini dibangunkan berdasarkan kepada buku panduan kemahiran berfikir aras tinggi yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum BPK pada 2014, yang mana mengatakan bahawa untuk pelajar menterjemah, untuk pelajar mengingat, maka pelajar perlu menceritakan, pelajar perlu menerangkan. Maka saya nampak aktiviti berpusatkan pelajar iaitu lisan perlu ditekankan dalam pembinaan kaedah ini. Baik, jadi pelajar daripada idea yang mereka dapat, maka mereka diberi tugasan seterusnya membentangkan kepada rakan. Baik, bila kita kata pembentangan, bukanlah pembentangan yang besar-besaran, bukanlah pembentangan yang memerlukan idea yang mencapah-capah, supaya pelajar nampak hebat ini boleh dibangunkan daripada idea-idea yang diambil daripada bahan bacaan. Baik, lisan adalah mereka menerangkan sedikit demi sedikit apa yang mereka dapat dengan bantuan guru, supaya mereka berani dan berketerampilan untuk tampil ke hadapan kelas, dan gabungan-gabungan idea lisan mereka itulah akan digabungkan untuk membentuk jawapan hebat. Dan yang ketiga, hasilnya pelajar akan ingat dan menterjemahkan ke dalam buku latihan ataupun video yang dihasilkan oleh pelajar untuk dipersembahkan kepada guru dan juga dikongsi bersama dengan rakan. Baik, ini adalah kaedah ILI secara ringkas, dan peranan pusat sumber secara optimum adalah pada idea tersebut. Baik, objektif kajian ini adalah pertama, mengenal pasti kesan kaedah idea lisan ingat iaitu ILI dalam meningkatkan penguasaan hebat tasawur Islam. Dan yang kedua, mengenal pasti sejauh mana kaedah ILI menarik minat murid untuk menjawab soalan hebat tasawur Islam. Baik, metodologi kajian yang saya gunakan adalah yang pertama untuk fasa 1 tinjauan awal, pemerhatian, temu bual dan juga ujian pra. Dan untuk fasa 2, untuk mencapai objektif yang digariskan, iaitu objektif yang pertama saya menggunakan ujian POS, dan yang kedua, fasa kedua, objektif yang kedua untuk mengenal pasti sejauh mana kaedah ini menarik minat murid adalah melalui temu bual setelah belajar melaksanakan kaedah ini. Baik, ini adalah untuk menjawab dapatan kajian yang pertama, untuk menjawab objektif kajian yang pertama. Baik, kalau kita tengok perbandingan markah ujian pra dan ujian POS, murid pertama sehingga murid ke-20, yang berwarna putih adalah ujian pra dan berwarna oranye adalah ujian POS, maka berlaku peningkatan yang mendadak. Kerana apa? Kerana pelajar telah ada idea, telah mendapat idea daripada bahan bacaan yang dibantu oleh guru menggunakan pusat sumber sekolah secara optimum. Dan untuk pengetahuan, di sarjana utama juga kami ada rak-rak di dalam kelas, maka pelajar menggunakan bahan bacaan tersebut ketika waktu relief untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Maka objektif yang pertama menunjukkan bahawa keputusan ujian POS meningkat berbanding dengan ujian pra yang telah dilaksanakan. Baik, dapatan kajian yang kedua untuk memenuhi objektif kajian yang kedua, pertama, hebat adalah mudah dengan bacaan yang lebih luas. Jadi pelajar menjawab bahawa hebat mudah kerana kami telah mendapat idea dan kami ada bahan untuk ditulis. Yang kedua, pelajar berkongsi idea dengan rakan memudahkan proses ingatan fakta. Ini yang saya katakan tadi bertepatan dengan buku yang dikeluarkan oleh BPK dalam menterjemahkan apa yang telah dapati oleh pelajar untuk mengingat. Pelajar melakukan aktiviti lisan ataupun berkongsi idea, maka dia akan menguatkan ingatan pelajar dan menambah kefahaman sesuatu tajuk. Yang ketiga, hebat meningkatkan keyakinan diri. Ini kita membentuk keterampilan diri dan keyakinan diri pelajar, termaktub di dalam PPM yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerana apabila pelajar tampil ke hadapan dengan bimbingan guru, walaupun pada awalnya pelajar ini dia rasa macam tak boleh nak bercakap, tetapi kerana berlakunya perkongsian ilmu dan juga pengulangan idea yang boleh digabungkan, dia nampak untuk tajuk ini rupanya boleh digabung jalin dengan bahan bacaannya, maka meningkatkan keyakinan diri mereka dalam mengulas isu. Idea-idea yang mereka memperolehi, mereka boleh mengimplementasikan di dalam pelbagai isu yang digunakan, yang disoal di dalam menyiapkan tugasan. Dan yang keempat, kaedah ILI mewujudkan persepsi bahawa hebat adalah menarik kerana lebih bebas dalam mengemukakan idea dan fakta. Ini memang benar bila pelajar rasa macam, oh rupanya bila dengan soalan hebat ini tidak ada skema yang
khusus, kecuali mesti bertepatan dengan teknik menjawab dan juga bertepatan dengan soalan yang ditanya, maka kami boleh menggunakan apa-apa saja idea yang ada. Maka pelajar merasakan bahawa kebat adalah menarik. Dan daripada dapatan kajian juga, temu bual yang dilaksanakan kepada guru, ini secara tidak langsung, bila guru sejarah dan guru mata pelajaran pendidikan Islam mengatakan kepada saya bahawa rupanya daripada program ini, daripada bahan bacaan pelajar ini membantu juga pelajar untuk menjawab soalan sejarah dan juga soalan pendidikan Islam, kerana ada beberapa tajuk yang boleh berkongsi idea yang sama, contohnya kepimpinan dan juga tajuk yang berkaitan tentang masyarakat. Baik, refleksi kajian, penggunaan kaedah ini dapat meningkatkan penguasaan debat murid. Yang kedua, meningkatkan jumlah penggunaan pusat sumber sekolah dan seterusnya, membantu meningkatkan bacaan nilam pelajar. Yang seterusnya, perkongsian lisan yang dilaksanakan dalam kelas dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan kerana berpusatkan pelajar. Dan yang terakhir, murid dapat meningkatkan kemahiran komunikasi yang mana perlu dalam masyarakat kita, dan budaya pembelajaran ini dapat memupuk keyakinan murid dan menambahkan keterampilan mereka sebagai bakal pimpinan negara pada masa hadapan. Baik, sekian, terima kasih. Berdepan pula. Okey. Puan Nur Azliana ya. Jadi saya nampak kat sini berkaitan dengan kebat itu tadi. Berkaitan dengan bahan-bahan daripada mana tadi ya, yang dicakap ada semua bahan-bahan dari tasawur Islam tadi. Bahan-bahan itu sebut bahan-bahan yang merangsang kepada aktiviti kebat itu. Bagaimana bahan-bahan yang digunakan? Maksudnya bahan-bahan yang digunakan di pusat sumber. Yes. Ya, daripada bahan bacaan mereka sama ada rak maya. Okay. Rak maya ini boleh diakses melalui internet. Okay. Yang kedua, dia ada pusat akses Bistari, iaitu menggunakan internet. Jadi tak semestinya terikat kepada bahan bacaan yang ada di pusat sumber sahaja, tetapi boleh juga merentasi. Maksudnya bila menggunakan kaedah online. Dan yang ketiga, ada rak di dalam kelas, iaitu rak bahan bacaan. Okey, kalau boleh dekat sini kita nak clear bahawa peranan PSS itu dalam merangsang kepada aktiviti kebat itu membantu pelajar. Kalau saya lebih fokuskan lagi, kalau kita dapatkan kepada call number buku itu sebut, bahan-bahan tersebut based on pada 2 decimal classification, itu adalah lebih baik pada saya lah, daripada pelajar buat searching dan secara boleh searching dan sebagainya. Itu saya tak nampak dia akan boleh ada kemahiran itu. Kita nak merangsang dia cepat kepada kebat. Jadi idea kepada ILI ini memang bagus pada saya, tetapi kena fokus kepada bahan-bahan itu sendiri. Bahan-bahan yang katakan dia terkandung tu boleh disenaraikan based pada call number dia. Ya, terima kasih untuk cadangan. Yes. Apa yang saya telah buat adalah kami bagi secara bertema. Bertema maksudnya kita ikut tema dalam tasawur Islam. Tema yang pertama adalah ekonomi Islam. Tema yang kedua adalah tentang hukum Islam, dan tema yang ketiga adalah pentadbiran negara. Jadi kita bagi secara bersusun begitu kerana soalan kebat dia merentasi kepada dia lebih kepada implementasi dalam masyarakat. Contohnya, cadangkan bagaimana penyelesaian masalah untuk masalah jenayah. Jadi daripada pada pandangan saya yang kami buat tindakan ini, bila bacaan pelajar lebih meluas dan tidak terikat dengan bahan bacaan tertentu, maka pelajar boleh, kerana dia markahnya sampai kepada 6 markah, menunjukkan bahawa pelajar perlu mengulas dan mencari idea yang lebih banyak. Jadi dia boleh datangkan contoh, dia boleh datangkan peranan pihak lain, datangkan peranan pihak sekolah dan seterusnya kepada masyarakat. Jadi itulah yang kami luaskan. Tetapi cadangan yang baik untuk lebih cepat, betul? Saya terima, betul. Bila lebih cepat, maka pelajar lebih mudah dan dia rasa berminat untuk mencari. Terima kasih, tuan. Tambahan juga, kalau saya dapat dinyatakan pautan-pautan kepada URL tertentu untuk mereka dapat go through that source of information itulah kepada maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kebat ini tadi. Dan jadi akan menambah dia lagi dan juga akan mengaktifkan lagi program ILI ini tadilah, ya. Jadi berkaitan itu kita nak nampak jelas antara apa source yang ada dekat PSS itu kepada aktiviti ILI tadi. Baik, terima kasih, tuan. Dan untuk makluman, alhamdulillah melalui kebat ini
menarik minat pelajar KEBAT dan juga pelajar merasakan KEBAT ini mudah, memang memotivasikan pelajar untuk menjawab soalan KEBAT, dan akhirnya keputusan Tasawuf Islam meningkat 13%, 13% dan mendapat lonjakan sarjana di peringkat daerah dan juga negeri. Terima kasih. Dalam SPM 2021 yang lepas. Tahniah syabas kepada Puan Norzena atas perundangan ILI ini. Saya nampak satu hasil kajian yang pada saya jelas. Cuma saya ingin sedikit pencerahan bagaimana cikgu nak mengaitkan jawapan murid ini dengan usul KEBAT. KEBAT kita tahu berdasarkan dari aplikasi yang diisi dan mereka cipta. Bagaimanakah jawapan murid itu boleh menepati sasaran yang cikgu tetapkan yang berusul KEBAT itu? Ya, dalam menjawab soalan KEBAT, pelajar perlu kepada huraian contoh. Itu memang dari sudut teknik, contoh. Jadi kadang-kadang pelajar bila dia tak membaca contoh pun dia tak dapat memberikan. So yang pertama contoh, yang kedua pengembangan ayat itu kepada supaya, kerana. Jadi dia nak kembangkan begitu, perlu kepada bahan bacaan lebih juga. Jadi kami tekankan juga teknik, contoh, supaya dan juga kesan. Jadi kalau pelajar tidak membaca dengan banyak, maka dia tak dapat tahu apakah kesan daripada situasi yang diberikan ataupun daripada jawapan yang diberikan. Maka itu antaralah garis panduan yang diberikan supaya pelajar dapat mengembangkan idea melalui bahan bacaan yang dibaca di ARC ataupun di PSS sekolah. Terima kasih. Satu soalan lagi saya. Mereka dah idea listan dari di mana pelajar akan menjana idea dahulu. Ya, menjana idea melalui pembacaan. Menerangkan secara komunikasi dengan lisannya. Ya. Kaitan dengan ingat. Ingat itu adalah apabila lisan pelajar telah bercakap, maka dia boleh ingat, dan ingat ini dinilai melalui ujian pos yang telah dilaksanakan tersebut. Ujian pos. Sebenarnya dalam proses ingat dan juga idea dan juga lisan itu sebenarnya tidak dilaksanakan secara individu. Lebih kepada berkumpulan, dan juga kalau pun sebab kita nak merangsang pelajar, kalau pun awak bagi 1-2 idea, kemudian disokong lagi oleh rakan yang lain. Jadi untuk satu-satu soalan itu semasa pembentangan dibantu oleh rakan yang lain. Jadi bukanlah semestinya satu tugasan itu disiapkan oleh awak saja, maka pelajar akan rasa terbeban. Jadi idea, mencari idea menggunakan bahan yang disediakan oleh pusat sumber sekolah. Lisan itu adalah yang saya kata tadi, ambil daripada buku pembangunan kurikulum tersebut, kemahiran berfikir aras tinggi, kerana untuk menterjemahkan, untuk mengingat perlu kepada lisan. Barulah pelajar dapat mentafsirkan, barulah menunjukkan bahawa dia memahami. Jadi saya bangunkan tentang diteruskan dengan lisan dan juga ingat. Bila dia boleh menerangkan, tidak langsung sebenarnya dia boleh ingat fakta yang telah dikongsikan kepada rakan. Terima kasih Mu'alimah Nazrina. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat.